Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Raja Sufia Raja Arif langsung dari Parlimen hari ini 25 Mac 2024 hari Isnin, mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Sebentar tadi kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan rangkuman lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jerman. Baik, anda boleh menonton kami di TV1 saluran berita RTM di RTM Klik ataupun streaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat hari ini terdapat beberapa isu yang akan dibangkitkan adalah berkaitan dengan pelan tindakan alternatif, meningkatkan akses jalur lebar sampai ke kawasan luar bandar. Yang kedua, apakah jaminan kerajaan untuk barang keperluan bersubsidi kembali pulih seperti sebelum PRU ke-15. Dan yang ketiga, apakah langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan seperti digariskan di bawah Kertas Putih Pertahanan 2019 hingga ke 2023. Dan ketika ini sedang berlangsungnya persoalan bagi Dewan Rakyat adalah soalan nombor 3, iaitu yang soalan yang nombor 3, iaitu oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Sibu meminta Menteri Pertahanan menyatakan seraya terperinci langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan seperti digariskan di bawah Kertas Putih Pertahanan dari tahun 2019 hingga 2023. Tanpa buang masa, terus ke Dewan Rakyat, silakan. Dan ia merangkumi semua wilayah kita, Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak, dan perolehan aset-aset baru seperti Maritime Patrol Aircraft, Unmanned Aerial System, Light Combat Aircraft dan juga Littoral Mission Ship batch yang kedua, LMS batch yang kedua, telah disenaraikan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Manakala perolehan aset-aset lain akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia yang ke-13. Di bawah strategi yang kedua, iaitu pertahanan menyeluruh, Kementerian Pertahanan dan ATM akan mengambil langkah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat mengenai pertahanan komprehensif. Ianya akan dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti kerjasama awam tentera, Civil Military Cooperation ataupun singkatannya CIMIC, secara berterusan di sepanjang tempoh pelaksanaan KPP ini. Dan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan termasuklah memperkasakan program bersama komuniti, memperluas pengambilan pasukan simpanan sukarela dan mewujudkan kolaborasi dengan agensi kerajaan dan juga swasta. Selain itu, kementerian juga sedang dalam persiapan untuk melaksanakan program Latihan Khidmat Negara 3.0 bagi meningkatkan semangat patriotisme di kalangan belia kita. Dan yang terakhirnya, di bawah strategi yang ketiga, iaitu perkongsian berwibawa, Kementerian dan ATM memperkukuhkan perkongsian sedia ada dan mewujudkan perkongsian baru dengan negara-negara lain di rantau Asia Tenggara, luar rantau dan juga seantero dunia. Antara negara-negara rakan yang telah terlibat dalam kerjasama ini adalah termasuk Amerika Syarikat, Australia, China, Jepun, Jerman, Korea Selatan dan juga Vietnam. Dalam jangka masa terdekat, kementerian telah menumpukan usaha untuk terus memperkukuhkan kerjasama ASEAN, FPDA dan inisiatif-inisiatif sub-regional seperti melalui Malacca Strait Patrol, MSP dan juga Trilateral Cooperative Arrangement. Itu saja jawapan. Baik, terima kasih. Sibu. Ya, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh kementerian. Dalam satu kenyataan kementerian menyatakan bahawa kajian separuh penggal untuk Kertas Putih ini akan berjalan pada tahun ini dan ia akan mengambil masa 1 tahun untuk menjalankan kajian separuh penggal ini. Jadi soalan saya, adakah ia juga akan melibatkan ahli-ahli parlimen dan juga jawatan kuasa pilihan khas pertahanan parlimen dan juga hal ehwal dalam negeri serta ahli akademik dalam proses kajian itu, dan akhirnya adakah ia akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sibu di atas soalan tambahan itu. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kita telah mengadakan majlis kick-off kita kajian separuh penggal bagi KPP ini pada 13 Februari 2024 yang lalu. Di mana ada banyak pengukuran yang kita lakukan kerana kita tahu dikala kita melaksanakan ataupun kita membincangkan Kertas Putih Pertahanan di dalam Dewan Yang Mulia ini, ada beberapa faktor yang kalau kita lihat di luar daripada jangkaan kita seperti mana COVID-19. Begitulah juga kita melihat beberapa aspek penting juga, terutamanya yang terkait tentang pertahanan cyber kita dan juga kalau kita lihat tentang AI itu sendiri, dan juga beberapa perkara yang berhubung dengan climate change dan seumpamanya. Sebab itu tadi bila ditanya tentang
libat urus saya tak nafikan bahawa memang dalam kita membuat penilaian ini semua pihak akan diambil kira pandangan-pandangan mereka, dan saya fikir juga ada beberapa pendekatan yang kita lakukan sebelum kita membentangkan hasil kajian kita itu di Parlimen, termasuk kita membawa kepada peringkat jawatan kuasa. Dan saya fikir bahawa macam tadi disebut apakah dia melibatkan pihak-pihak lain seperti mana universiti dan juga ahli akademik. Saya fikir dalam kita membicarakan Kertas Putih Pertahanan, saya fikir di peringkat universiti juga, termasuk kalau kita lihat universiti pertahanan juga, biasanya kita libatkan kerana kita tahu bahawa dalam kita merangka masa depan pertahanan negara, banyak input-input harus kita libatkan untuk pastikan bahawa Kertas Putih itu benar-benar dapat kita laksanakan seperti mana yang telah kita rancang. Baik, saya jemput ke Tere. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Menteri yang menjawab. Saya nak tanya pasal PLKM yang Menteri sebut tadi. Yang sepanjang yang kita bincang dalam Select Komiti Pertahanan dan Keselamatan, ianya melibatkan budak-budak sekolah. Maknanya beliau daripada persekolahan. Tetapi baru-baru ini saya ada terdengar daripada Menteri yang berhormat Menteri menyatakan ia melibatkan beliau ataupun bukan lagi melibatkan anggota-anggota daripada sekolah. Jadi kita tak bincang pun dalam kita punya Select Komiti Pertahanan. Yang kita tahu, yang kita bincang, yang kita putuskan hari itu adalah melibatkan student. Jadi saya minta penjelasanlah sikit daripada yang berhormat Timbalan Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketere di atas persoalan yang dikemukakan terkait dengan PLKN 3.0 ini. Tan Sri Yang Dipertua, suka saya menyebut bahawa rangka PLKN kita seperti mana yang kita rancang. Sebenarnya buat masa ini kita sedang memuktamadkan libat urus kita dan juga modul sama ada dari segi kurikulum dia, dan begitulah juga dengan beberapa modul-modul latihan. Dan kalau kita melihat seperti mana yang disebut, dia melibatkan pelajar kita di peringkat sekolah menengah dan juga kalau kita lihat di peringkat universiti juga. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang tidak memasuki universiti itu, mereka itu kita gulungkan di kalangan mereka yang belia yang terlibat dengan PLKN ini. Itu sebab kalau kita lihat kepada modul-modul kita ini, dan saya fikir bila kita muktamadkan nanti, latihan-latihan ini bukan sahaja melibatkan pelajar di peringkat menengah itu, dan dia juga melibatkan pelajar-pelajar yang memasuki universiti maupun tidak memasuki universiti itu. Sebab itu kalau kita lihat, kita ada tempoh masa dan tempoh tahap umurnya bagi memastikan bahawa program ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Itu saja jawapan. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Indra Dr. Suhaili bin Abdul Rahman, Labuan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Silakan, Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Labuan, kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 1,000 unit tangki air kepada wilayah Persekutuan Labuan untuk diagihkan kepada penduduk-penduduk yang terjejas teruk dengan masalah bekalan air. Daripada jumlah 1,000 itu, 750 unit tangki air telah pun siap diagihkan kepada 17 buah kampung, manakala 250 tangki lagi kita jangka akan selesai diagihkan pada bulan April tahun ini. Bagi kerja-kerja agihan tangki ini, kerajaan telah pun sebenarnya menetapkan matlamat asasnya, iaitu untuk membantu penduduk kampung yang terjejas tanpa melihat latar belakang dan fahaman politik. Perbadanan Labuan bersama Bahagian Bekalan Air Labuan telah menentukan beberapa kriteria asas sebagaimana panduan kepada ketua kampung untuk melaksanakan kerja-kerja agihan di kawasan masing-masing. Jadi antara kriteria-kriteria yang kita gariskan sebagai keutamaan kepada penerima yang layak ialah yang pertamanya kita berikan kepada penduduk yang tinggal jauh dan paling akhir menerima bekalan air dari saluran paip utama. Kemudian yang keduanya mereka ataupun penduduk yang tinggal di lokasi yang agak tinggi ataupun di atas bukit yang mengalami tekanan air yang rendah.
Yang itu juga kita beri keutamaan. Dan yang ketiganya ialah penduduk di kalangan B40 sendiri yang tidak berkemampuan untuk memiliki tangki takungan sendiri. Jadi ada satu lagi yang tambahannya Datuk yang Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman semua, bagi mengatasi isu bekalan air ini juga kita laksanakan di Institusi Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Jabatan Wilayah Persekutuan melalui Perbadanan Labuan telah melaksanakan perolehan segera sebanyak 10 unit tangki yang berkapasiti lebih besar iaitu 1,200 galen yang bersamaan 4,542 liter yang ditempatkan di Kolej Matrikulasi Labuan dan juga Sekolah Menengah Sains Labuan. Jadi agihan telah kita laksanakan pada 14 Januari yang lepas. Dalam pada itu, Perbadanan Labuan juga telah mengambil langkah untuk menilai kesempurnaan proses pengagihan yang telah dilaksanakan. Jadi bagi penduduk yang layak, tetapi masih lagi tidak menerima, kita mohon supaya memaklumkan kepada Perbadanan Labuan dan insya-Allah kita bantu sebanyak mana yang kita yang mana yang wajarlah insya-Allah. Terima kasih. Baik, Labuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa kos yang ditanggung oleh unit penyelarasan persekutuan ataupun ICU dalam menyediakan 1,000 tangki air ini adalah sangat tinggi? Kerana masalah logistik di Labuan, jumlah peruntukan yang sama jika di tanah besar negeri Sabah mungkin boleh dapat 2,000 hingga ke 3,000 tangki air. Perkara yang sama juga berlaku dalam pengagihan lain-lain peruntukan ke Labuan. Sebagai contoh, disebabkan kos pembinaan satu blok sekolah bersamaan 4 blok sekolah jika dibangunkan di Semenanjung. Maka projek di Labuan sering tidak menjadi keutamaan atas alasan cost benefit analysis. Soalan saya, tidakkah Yang Berhormat Menteri berpandangan jika ada jambatan Labuan ke Sabah misalnya, kos pembangunan di Labuan dan kos sara hidup di Labuan akan menjadi jauh lebih rendah? Terima kasih. Okey, dari tangki air ke jambatan. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Labuan. Memang isu jambatan Labuan Sabah ini memang menjadi satu topik yang saya kira memang menjadi keutamaan lah, topik keutamaan bagi penduduk-penduduk di Labuan. Tan Sri ini betul. Dan bagi saya, baiklah saya jawab ni dengan secara ringkasnya. Ya. Jadi, perkara ini juga telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bahawa keutamaan kerajaan untuk menyelesaikan isu infrastruktur di atas wilayah Persekutuan Labuan ini memang kita kena utamakan. Ya. Jadi walau bagaimanapun mengambil kira dinamik ekonomi semasa dan juga rancangan memperkasakan Labuan ini, terutamanya Pelabuhan Labuan, cadangan pembinaan Jabatan Labuan Sabah ini saya sendiri mengambil keutamaan lah, Tan Sri Yang di-Pertua. Jadi apa yang telah kita laksanakan sebenarnya sebelum ini telah ada ya kajian-kajian yang dilakukan, tetapi kajian ini agak lama. Tahun 2010 lagi telah dilaksanakan oleh UMS atau UNIMAS ya. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita lakukan bagi pihak saya sendiri, saya telah mengarahkan untuk kita JWP sendiri dan juga PL Perbadanan Labuan untuk kita adakan satu task force khas hanya untuk melihat dari sudut penubuhan jabatan ini. Ya. Jadi itu perlu dilihat dari sudut keboleh-laksanaan, ya, kemudian daripada mungkin dari sudut teknikalnya sebab kajian teknikal juga belum sedia ada, belum ada. Kemudian nak lihat juga dari sudut pemulangan ekonominya juga bagaimana, ya, dan of course dari sudut perundangan juga kita kena lihat, ya, serta mungkin boleh juga lihat dari sudut model atau business model ataupun model perniagaan yang mampu berdaya tahan untuk dalam kita nak membina Jambatan Labuan ini. Jadi antara juga perkara yang kita nak tengok ialah kos dia lah, kos benar. Sebab ada yang kata kos dia ada yang 4 bilion, 6 bilion, macam-macam. Tetapi kita kena ada kajian yang lebih terperinci, khususnya kajian teknikal. Dan yang saya sebut tadi lah, model. Mungkin kita boleh lihat juga daripada model, business model, contohnya mungkin PIFI, PPP dan sebagainya.
Jadi sebenarnya kita telah ada, task force ini telah ada mesyuarat yang pertama pada 14 Februari yang lalu dan insyaAllah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah sendiri. Saya minta beliau mengambil leadership dalam kita melihat keperluan ini. Tetapi walau macam mana pun kita ada juga tindakan-tindakan alternatif lah. Macam contohnya ada aduan-aduan yang mengatakan tanpa disebabkan oleh masalah konektiviti antara Labuan dan Sabah contohnya, penyakit-penyakit kronik, mereka-mereka yang mengalami penyakit kronik terpaksa dihantar ke Sabah KK untuk rawatan memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi kita juga sedang melihatkan alternatif ni mungkin untuk lihat dari sudut perhaps dengan izin Tuan Dipertua menggunakan ambulans, air ambulance dan sebagainya yang kita boleh kerjasama dengan KPKT dan bomba contohnya. Dan saya juga sendiri telah berbincang juga dengan YBMK, Menteri Kesihatan, untuk melihat mungkin kita boleh memperbaiki ataupun menambah baik specialities yang boleh kita bantu pesakit-pesakit di Labuan. Terima kasih. Baik, saya jemput sahabat bernam. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan tambahan saya, status pecahan peruntukan 1.1 bilion ringgit Malaysia dalam belanjawan 2024 bagi menyelesaikan isu bekalan air di Kelantan, Sabah dan wilayah Sultan Labuan. Ini termasuk projek pembinaan loji rawatan air Macang Fasa 1. Adakah kerajaan telah mengkaji keperluan untuk menyediakan sejumlah peruntukan bagi menambah bantuan lori tangki air dan pemasangan tangki statik bagi menampung keperluan air pada musim cuaca panas dan musim perayaan Aidilfitri yang tak lama lagi, mengambil kira permintaan air yang meningkat serta mengenal pasti kawasan hotspot yang berdepan masalah gangguan bekalan air yang kritikal. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sila Menteri, saya tak pasti ini. Boleh cuba? Itulah saya pun juga agak keliru sebab disebut tentang Macang sebagainya kan. Sebab kita berbincang tentang Labuan. Tapi apa pun memang kalau di Labuan juga, kalau ada permasalahan dari sudut bekalan air di waktu-waktu yang kritikal macam contohnya cuaca panas dan sebagainya tidak mencukupi, of course itu di antara perkara-perkara yang kita lakukan untuk memastikan bekalan air cukup untuk penduduk yang memerlukan. Terima kasih. Baik, silakan. Saya difahamkan Puncak Borneo tidak berada dalam Dewan. Baik, saya jemput Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Kubang Krian. Terima kasih, Tan Sri. Saya soalan nombor 6. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, industri perumahan adalah industri dinamik dan merupakan antara penyumbang kepada pembangunan negara, seterusnya memberikan kesan limpahan kepada industri-industri berkaitan. Justru bagi memastikan industri perumahan kekal kompetitif dan mampu memenuhi keperluan rakyat, maka KPKT melalui Dasar Perumahan Negara 2018 sehingga 2025 sentiasa memberikan komitmen yang berterusan dalam menyediakan rumah mampu milik yang bertujuan memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal tanpa mengira sama ada secara pemilikan ataupun sewaan, shelter for all. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah pun menetapkan sasaran pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik sehingga 30 September 2023 sejumlah 274,258 unit rumah mampu milik telah pun siap dibina dalam fasa pembinaan dan dalam fasa pembinaan. Jumlah ini menyumbang kepada 54.8% daripada 500,000 unit rumah yang disasarkan. Penyediaan rumah mampu milik ini dilaksanakan oleh agensi penyediaan perumahan di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pemajuan swasta. Bagi memastikan sasaran ini dapat dipenuhi, KPKT turut melaksanakan beberapa program perumahan rumah mampu milik seperti mana pertama, program perumahan rakyat PPR yang dilaksanakan oleh KPKT. Kedua, program Rumah Mesra Rakyat oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Dan ketiga, kediaman SPNB oleh SPNB. Dan keempat adalah program Perumahan Prima oleh Perbadanan Prima Malaysia. Prima. KPKT juga sentiasa melihat peluang kerjasama
bagi pembangunan projek baru melalui kerjasama dengan kerajaan negeri dan juga pemaju swasta dalam menyediakan perumahan mampu milik ini. Tuan Yang di-Pertua, selain daripada KPKT, terdapat juga agensi-agensi penyedia perumahan di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang telah turut menyediakan perumahan mampu milik, termasuklah di kawasan luar bandar yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi ketika bertanya, antaranya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta agensi-agensi di bawahnya seperti mana Lembaga Kemajuan Terengganu ke Tengah, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun Kejora dan juga Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FEPRA. Kerajaan negeri juga telah turut menyediakan perumahan mampu milik di setiap negeri melalui program perumahan mampu milik masing-masing. Dan Tuan Yang di-Pertua, program perumahan yang dibangunkan kebiasaannya telah mengambil kira kumpulan sasar serta keperluan perumahan di negeri-negeri tersebut. Kerajaan turut menggalakkan pemaju swasta untuk membangunkan rumah mampu milik melalui pemberian beberapa insentif kepada pemaju yang terlibat. KPKT akan terus giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan setiap rakyat mempunyai kebolehupayaan untuk mendapat rumah masing-masing, insya-Allah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Silakan Kubang Krian. Terima kasih atas jawapan tersebut. Soalan saya dua perkara. Yang pertama tentang definisi rumah mampu milik. Sebab berapa sebenarnya? Sebab sebahagian apa yang dirangka sebagai mampu milik sebenarnya mampu tengok je oleh rakyat. Sebagai contoh, Selangor menetapkan RM300,000 sebagai rumah mampu milik, sedangkan laporan Ketua Audit Negara mendapati bahawa prima ini yang RM300,000 ni pun gagal dijual. Maknanya rakyat tidak mampu dengan dasar polisi mampu milik. Itu soalan pertama saya. Berapa sebenarnya nisbah atau kadar yang takkan oleh kerajaan tentang istilah rumah mampu milik? Yang kedua, kalau kita ikut laporan pengurusi Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan atau REDA, dia menjangka tahun ini kemungkinan harga kos rumah hartanah ni meningkat antara 10 ke 20%. Demikian juga sewa rumah akan meningkat antara 10 ke 20%. Persoalan saya ialah institusi kewangan kita ini kadang-kadang dia mengambil pendekatan yang sangat membebankan pengguna. Sebagai contoh, hutang isi rumah ni kadang-kadang diambil keuntungan untuk diambil potongan keuntungan jauh lebih besar daripada bayaran pokok. Menyebabkan kalau pengguna ataupun peminjam berhutang 10-20 tahun, bila cek balik, hutang pokok masih seolah macam tak bergerak. Jadi saya ingin dapat penjelasan, apakah kaedah atau mekanisme yang pihak kerajaan boleh laksanakan supaya lebih adil pinjaman perumahan tersebut, potongannya dibayar oleh peminjam lebih adil kepada peminjam daripada institusi kewangan. Terima kasih. Baik, Menteri. Tuan Yang di-Pertua, ada banyak soalan, kurang lebih 4 saya tengok sebenarnya. Cuma yang mungkin saya jawab sedikit demi sedikit Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya adalah tentang apa itu definisi rumah mampu milik. Sebenarnya rumah mampu milik adalah rumah yang berharga di bawah RM300,000 dan ke bawah. Itu KPKT telah pun memperkenalkan satu dasar melalui dasar perumahan mampu milik negara ni telah pun memperkenalkan ataupun menetapkan siling harga rumah mampu milik ini pada kadar RM300,000. Walau bagaimanapun harga siling rumah mampu milik ini sebenarnya adalah juga terletak kepada kerajaan negeri, sama ada mereka bersedia ataupun tidak. Adapun ada beberapa soalan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi panjang. Saya kira saya bagikan jawapan secara bertulis Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Baik. Saya jemput Bu Fuad. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk menggalakkan pemaju swasta menyediakan rumah mampu milik? Terima kasih. Silakan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Ada kurang lebih 3 insentif yang telah diberikan oleh kerajaan untuk menggalakkan pemajuan rumah mampu milik. Antaranya pertama adalah memberikan kemudahan bayaran deposit kepada pemaju perumahan yang membina rumah mampu milik, iaitu pemaju perumahan yang membina rumah mampu milik hanya perlu membayar deposit sebanyak RM200,000 ke dalam Housing Development Account ataupun HDA, berbanding pemaju yang tidak membangunkan rumah mampu milik perlu membayar sejumlah 3% daripada kos pembinaan. Yang kedua, memberikan pengecualian ke atas caj pematuhan dan caj pembangunan.
Dan yang ketiganya adalah penyediaan fast lane. Ini yang paling digemari oleh para pemaju, Tuan Yang di-Pertua, penyediaan fast lane untuk kelulusan kebenaran merancang, pelan bangunan dan juga insentif-insentif lain yang juga ada di bawah kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan untuk membantu pemaju bagi membangunkan rumah mampu milik. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan K7 anak lelaki Subramaniam, Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Musti telah membangunkan Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia Super 2021-2030. Antara visi Super 2021-2030 adalah untuk meletakkan Malaysia di kedudukan 20 teratas di dalam ekosistem startup global menjelang tahun 2030 dengan fokus utama untuk mewujudkan 5,000 syarikat pemula startup dan 5 startup berstatus unicorn menjelang 2025. Untuk makluman ahli yang berhormat, program-program pembangunan bagi ekosistem startup merangkumi program-program pembiayaan, pelaburan, pembangunan kapasiti, pinjaman, akses pasaran serta pembangunan bakat. Melalui Super 2021-2023, program-program bersasar dilaksanakan untuk mewujudkan accelerate startup yang dikenal pasti untuk mencapai taraf unicorn dan membantu meningkatkan skala dan daya saing termasuk melalui aktiviti promosi, penjenamaan, akses kepada mentor yang mempunyai kepakaran teknikal, rangkaian perniagaan, menghubungkan syarikat startup kepada para pelabur serantau dan antarabangsa serta perluasan pasaran. Untuk tahun 2024, Cradle menyasarkan 109 syarikat startup dibiayai melalui program Grant CIP Spark dan CIP Sprint kepada syarikat-syarikat startup di peringkat permulaan, pre-seed dan seed dalam pembangunan prototipe dan pengkomisionan produk. Pada tahun 2023, Cradle telah membiayai sebanyak 77 syarikat startup di seluruh negara. Peningkatan jumlah pembiayaan ini menunjukkan komitmen kementerian dalam menyokong serta membangunkan ekosistem startup negara. Dalam usaha membantu startup tempatan berkembang, mesti melalui agensi pembiayaan seperti Cradle Fund, Kumpulan Modal Perdana KMP, Malaysian Venture Capital Management (MEVCAP), Malaysian Dev Ventures MDV dan Malaysian Technology Development Corporation MTDC turut menyediakan insentif pembiayaan dan pendanaan bermula dari pembiayaan peringkat pre-seed, seed, pertumbuhan sehingga ketawaran awam permulaan IPO melalui program fund funnel. Sebanyak ringgit Malaysia 200 juta telah diperuntukkan bagi program pembiayaan grant, pembangunan kapasiti, pinjaman serta pelaburan untuk memperkasakan ekosistem startup. Terima kasih. Silakan Sungai Siput. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya, bagaimanakah Kementerian Yang Berhormat dan Kerajaan akan menyelaras semua insentif, program pelaburan, program pembiayaan serta pembangunan kapasiti berkaitan ekosistem startup agar lebih tulus, cekap dan berkesan. Terima kasih Tan Sri. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Tuan Yang di-Pertua, bagi menyelaras semua insentif dan program berkaitan ekosistem startup, inisiatif ekosistem tertingkap tunggal single window bagi ekosistem startup Malaysia sedang dilaksanakan oleh MOSTI bersama Kementerian Ekonomi dan My Digital Corporation. Portal My Startup sedia ada yang dibangunkan MOSTI melalui Cradle sedang ditaik taraf dengan platform single window yang akan mengintegrasikan program-program merentas kementerian dan agensi termasuk program pembiayaan dan program pembangunan startup melalui koordinasi menyeluruh dan bersepadu untuk manfaat syarikat startup, pelabur mangkin dan pihak kerajaan. Platform ini bermatlamat untuk menjadikan pangkalan data raya bagi ekosistem startup Malaysia bagi membolehkan kerajaan melaksanakan perancangan strategik yang lebih mampan. Seperti disebutkan sebentar tadi, pewujudan platform tunggal ini diharapkan akan menjadi gerbang utama bagi pemain ekosistem tempatan, mengembangkan potensi perniagaan dan meningkatkan pengkomersialan. Terima kasih. Saya jemput Kuantan. Terima kasih
Tan Sri Yang Di-Pertua. Jadi soalan saya, apakah langkah kementerian dalam memastikan kesinambungan Pelan Hala 7 Ekosistem Serat Malaysia 2021 hingga 2030 yang diperkenalkan kerajaan sebelum ini, termasuklah aspek pendanaan serta inovasi dan bakat untuk memberi nilai tambah kepada ekosistem syarikat pemula tempatan selain menjalin kolaborasi strategik dalam bidang R&D dengan pemain industri di seluruh negara. Satu lagi, apakah status peruntukan RM 1.5 bilion yang diperuntukkan dalam belanjawan 2024 kepada GLC dan GLIC untuk menggalakkan syarikat pemula termasuk usahawan PMKS Bumiputera menceburi industri masa hadapan seperti ekonomi digital, teknologi angkasa serta E&E. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Berhubung dengan kesinambungan Hala 7 super, kita di pihak Kementerian mesti senantiasa mengambil tindakan-tindakan yang mana kita menggunakan berbagai cara, termasuklah dengan sebanyak 16 intervensi telah kita rancang dan sekarang ini dalam pelaksanaan di peringkat kementerian kita untuk mencapai sasaran 2030 itu. Berhubung dengan peruntukan yang disebut tadi, ianya dalam proses pengagian kepada seluruh agensi di bawah Musti ini dan sekarang juga dalam proses pelaksanaan di peringkat agensi dan juga kementerian kita. Terima kasih. Baik. Seterusnya saya jemput Tuan Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan, Permatang Pau. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang berhormat, pada masa ini Kementerian Belia dan Sukan kita tidak ada perancangan untuk bina litar pemotoran di Pulau Pinang, memandangkan kos pembinaan dan penyelenggaraan litar pemotoran ini adalah tinggi. Ia tidak boleh sekadar kita rancang untuk bina dan tanpa ada sebarang penelitian terhadap aspek-aspek yang disebut tadi. Maka tumpuan kementerian pada masa ini adalah untuk kita naik taraf infrastruktur sukan sedia ada, khususnya yang dimiliki dan diselenggara oleh kementerian. Maka sebarang permohonan untuk pembinaan infrastruktur sukan sebegini haruslah meneliti ataupun tertakluk kepada cadangan penyediaan anggaran perbelanjaan persekutuan tahun 2024 dan garis panduan penyediaan rancangan Malaysia ke-12 2021-2025. Garis panduan ini menetapkan bahawa sebarang tapak ataupun tanah perlu didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan memperoleh pengesahan pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Tapak berkenaan perlu bebas bebanan dan sedia untuk dimasuki serta tiada isu seperti setinggan, bantahan penduduk dan lokasi yang tidak sesuai. Selain itu, sebenarnya sebarang permohonan juga perlu mendapat kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebelum diangkat pada Kementerian Belia dan Sukan. Jadi dalam contohnya litar pemotoran dan sebagainya, di Pulau Pinang sekarang kita ada 2 litar, iaitu litar motocross Padang Ibu di Bukit Mentajam seberang Perai Tengah dan litar motocross Ekor Kucing Kepala Batas di seberang Perai Utara. Kedua-duanya bukanlah milik Kementerian Belia dan Sukan, sebaliknya adalah milik persendirian. Terima kasih. Baik, Matang Pau. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang sangat baik. Cuma sedikit persoalan saya, apa perancangan kementerian khususnya berkaitan dengan penaik tarafan Stadium Negeri Batu Kawan sebagai litar lumba bagi tujuan pemotoran, termasuk kegunaan untuk Petronas Malaysian Cup Prix serta trek litar lumba sementara yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kementerian bercadang untuk memperluaskan klinik permotoran ke kawasan-kawasan yang lain dengan membuat kerjasama dengan kelab-kelab seperti kelab pemotoran sukan negeri Pulau Pinang dan juga kelab-kelab yang lain. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Betul, kalau di Batu Kawan untuk sebarang penganjuran Cup Prix akan diadakan di laman Stadium Batu Kawan yang mana pada setiap tahun mendapat sanction daripada MAM. Ini kita panggil makeshift track lah, track yang boleh alih. Kalau ada sebarang keperluan, contohnya untuk kita bantu
surface dan sebagainya itu boleh dimohon oleh kerajaan negeri. Namun untuk bina litar tetap di situ itu tertakluk kepada Stadium Batu Kawan sebenarnya. Kedua adalah soal workshop ataupun bengkel-bengkel pemotoran. Itu memang diadakan. Untuk pengetahuan, 2 program yang diadakan di bawah kelulusan GPS Geran Padanan Sukan tahun 2023, antara lainnya di Pulau Pinang adalah MBG Motorcycle Workshop 2023 tahun lepas dengan kos yang diluluskan sebanyak RM34,000. Ini memang diadakan, dan untuk tahun ini juga kita ada satu lagi iaitu perlumbaan Super Turismo dan juga Superbikes 2024 yang mana telah pun diluluskan sebanyak RM166,000. Ini adalah program-program pembangunan motorsport yang telah pun kita peruntukkan untuk negeri Pulau Pinang buat masa sekarang. Terima kasih. Baik, saya jemput Sungai Petani. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ingin bertanya, kalau kita lihat sekarang ini anak-anak muda sangat berminat dengan sukan pemotoran, dan kalau kita tengok, adakah kerajaan berhasrat untuk mengadakan atau membina litar pemotoran ini di setiap negeri? Mungkin tak perlu kos yang besar, kos yang kecil, tapi itu akan jadi tempat atau platform untuk anak-anak muda kita berlumba, dan kita boleh mencongkil bakat-bakat baru. Dan yang keduanya, saya ingin berkongsi di Kedah, kita pernah diumumkan Kedah bakal ada litar lumba bertaraf antarabangsa yang bernilai RM75 juta. Dan sekarang ni dah 7 tahun kami menunggu di Sungai Petani, litar tu belum siap lagi. Jadi mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri bersama dengan Kerajaan Persekutuan boleh berbincang dengan kerajaan negeri juga sebenarnya apa update terkini dan bagaimana kita boleh memperkasakan litar lumba yang kononnya bertaraf antarabangsa di Kedah ini. Terima kasih. Sila Menteri. Untuk litar Sungai Petani, kita akan susulkan dengan jawapan bertulis bagi memenuhi keperluan jawapan Sungai Petani. Itu memang ada beberapa isu yang mana sebenarnya tidak hanya melibatkan KBS, baliknya adalah kerajaan negeri. Yang kedua adalah rancangan untuk membina litar-litar perlumbaan di setiap negeri. Ada beberapa cadangan sebelum ini seperti litar rakyat dan sebagainya. Litar-litar ini tentu sekali menelan belanja yang tinggi, kecuali kalau kita buat seperti yang diadakan di Kuala Selangor. Ini kita akan sentiasa perhatikan. Setakat sekarang kita cuma ada 2 litar yang di bawah kendalian KBS, iaitu litar Sepang serta litar Tangkak. Litar Tangkak kita sedang siasat ataupun untuk kita naik taraf balik kerana ada beberapa kerosakan yang perlu kita baiki, yang ini boleh digunakan oleh masyarakat ramai. Kemudian kita akan pastikan jika ada keperluan ataupun rancangan-rancangan yang dibawa oleh terutama sekali pihak-pihak persendirian, ada engagement yang kita buat sebelum ini, dan memang kita akan tengok potensi-potensi tempat-tempat yang boleh kita bangunkan sesuai dengan keperluan semasa. Cuma saya sebut untuk kita bina litar khusus, litar yang spesifik, itu menelan belanja yang tinggi. Saya ingat di Terengganu juga dibina satu litar Gong Badak, itu juga menelan belanja yang tinggi, dan penyelenggaraannya bukan mudah. Ia memerlukan kerjasama banyak pihak, bukan hanya kerajaan negeri, sebaliknya juga memerlukan terutama sekali daripada PBT dan juga persatuan-persatuan yang menjadi pelanggan. Terima kasih. Baik, saya difahamkan Sepitang tidak berada dalam Dewan. Maka saya jemput Kapten Datuk Dr. Zulkafli bin Hanafi, Tanjung Karang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, soalan Tanjung Karang nombor 10. Silakan, Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung Karang. Tan Sri Yang Dipertua, secara amnya kerajaan Malaysia mengadaptasi sistem ekonomi pasaran bebas, di mana harga barang biasanya ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan ataupun supply and demand dengan izin. Faktor yang menentukan penawaran pula, Tan Sri Yang Dipertua, selalunya terutamanya bahan mentah Yang Berhormat Tanjung Karang, dia terkait dengan faktor perubahan iklim, dia berkait dengan faktor geopolitik seperti perang ataupun dasar negara pengeluar seperti India yang menyekat ekspor bawang dan ekspor beras contohnya, dan juga tukaran asing. Jadi itu antara faktor-faktor yang menentukan penawaran itu. Manakala
bagi soalan Tanjung Karang berkenaan dengan mekanisme pengawalan harga, kita ada 2 akta yang kita guna pakai. Kita ada punca kuasa untuk melaksanakan akta kawalan harga dan anti pencatutan, di mana kita boleh tengok sama ada pencatutan berlaku ke atas harga yang dikenalkan oleh peniaga, dan kita juga ada akta kawalan bekalan di mana kita boleh pastikan bahawa tidak ada aktiviti menyorok bekalan dan sebagainya. Di bawah bagaimana kita mengawal harga, kita juga ada mekanisme kawalan harga tanpa subsidi, di mana gula dan minyak masak botol itu adalah kawalan harga tanpa subsidi. Manakala kawalan harga dengan subsidi termasuklah minyak masak paket, LPG, RON 95, diesel dan telur A dan B dan C. Grade A, B dan C. Tan Sri Yang Di-Pertua, manakala skim harga maksimum musim perayaan juga digunakan sebagai salah satu mekanisme pengawalan harga, di mana sewaktu musim perayaan kita meletakkan harga maksimum untuk memastikan penawaran tidak meningkat apabila permintaan itu meningkat tinggi, ya. Jadi kita gunakan skim harga maksimum musim perayaan. Ini semua mekanisme pengawalan harga. Berkenaan dengan subsidi kepada penjual atau peniaga ataupun pembeli, kita laksanakan pertamanya Tan Sri Yang Di-Pertua jualan rahmah. Ya, jualan rahmah di mana kita menawarkan 10 hingga 30% diskaun kepada barang-barang keperluan asas, dan untuk Ramadan kita tambah lagi jualan rahmah Ramadan 2 kali 1 parlimen sepanjang Ramadan ini. Ya, berkenaan dengan penawaran lagi, kita tawarkan subsidi kepada Bazar Ramadan Rahmah, di mana Bazar Ramadan Rahmah kita ada 64 di seluruh negara. Kita beri berbagai insentif, contohnya di Precinct 14, Bazar Ramadan Rahmah, selalunya sewa RM1,000 satu tapak. Untuk Bazar Ramadan Rahmah, kita beri sewa RM850, kita runding dengan dia punya persatuan. Kemudian di situ ada ditawarkan menu rahmah, sekurang-kurangnya 40% peniaga tawarkan menu rahmah. Kita beri juga e-wallet kepada pengunjung. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya tengok Tan Sri Yang Di-Pertua e-wallet RM20, ya, di satu Bazar Ramadan Rahmah itu. Dalam masa 1 jam di Singai Besar, dalam masa 1 jam 800 e-wallet habis Tan Sri Yang Di-Pertua. Jadi ini antara insentif-insentif yang kita berikan kepada peniaga, kita berikan kepada pembeli, ya. Jadi sebagai untuk mengawal harga. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Baik. Tanjung Karang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, dan terima kasih kepada jawapan yang begitu panjang lebar daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jika diperhatikan melalui penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri, seperti kedua-dua langkah tersebut telah dipraktikkan sepenuhnya di dalam pasaran. Walau bagaimanapun, sebagai contoh dalam isu beras negara masih lagi mempunyai tanda tanya di mana silapnya apabila bekalan dan harga beras putih tempatan seakan-akan dilihat kurang cermat dikawal pada masa kini. Adakah faktor kartel berperanan di sini? Mohon pencerahan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Tan Sri Yang Di-Pertua, tadi saya terangkan, beberapa kali dah saya terangkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa Akta Kawalan Padi dan Beras di bawah KPKM sepenuhnya. Jadi kartel ke, harga ke, bekalan ke, KPDN membantu menyalurkan aduan sekiranya ada, dan KPDN juga membantu turun padang sekiranya diperlukan oleh KPKM. Ya, jadi saya harap Tanjung Karang boleh salurkan soalan itu kepada menteri yang berkenaan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya perhatikan jawapan tadi memang agak menariklah. Ada 2 aspek yang Berhormat sebut. Pertama tentang gula. Saya ingin bertanya kepada kementerian, memandangkan setiap bulan kita beri insentif kewangan 42 juta kepada pengilang gula. Bagaimana kementerian ini dapat memastikan subsidi ini dinikmati ataupun pemberian insentif akhirnya memanfaatkan rakyat kerana ada gula premium dan kita tidak dapat bezakan antara satu sama lain. Bagaimana yang dipastikan? Kedua, telur. Ya betul, harga kawalan 41, 43, 45 sen. Dan setahun lalu, Jabatan Perangkaan Malaysia dah kata kos pengeluaran telur adalah 45 sen. Ini satu ujian kepada mekanisme kawalan harga, macam mana dalam keadaan kita sendiri mengaku
kos pengeluaran lebih tinggi, tapi kita tetap lagi kawal pada 41, 43 dan 45 sen. Bagaimana kementerian bertindak kerana demand and supply? Saya nak tanya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih di atas soalan tersebut, Aitam. Tan Sri Ketua, berkenaan dengan gula, ya, saya dah katakan tadi dan beberapa kali juga berkenaan dengan kerugian pihak pengeluar, pengilang gula dengan setiap kilo yang mereka keluarkan. Maka saya juga terangkan bahawa apabila kita paksa, kita keluarkan arahan pengawal bekalan untuk mengeluarkan sekian-sekian, ya, 42,000 metrik tan sebulan itu, maka tentu sekali kita juga tahu bahawa syarikat pengilang itu mengalami kerugian. Maka insentif ini yang berhormat, dia bukan satu langkah jangka panjang. Dia bukan berbentuk subsidi, tetapi ianya untuk membantu sementara kita dapat keputusan yang lebih baik, penyelesaian yang lebih baik, hasil daripada libat urus kita dengan industri, hasil daripada libat urus kita dengan peniaga-peniaga, mikro, industri dan sebagainya. Kerana, Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya terangkan sedikit saja. Yang kita paling khawatir bukan domestik, penggunaan domestik yang berhormat. Yang kita paling khawatir ialah kegunaan industri kecil, mikro. Ya, sebabnya industri mikro ni yang kita paling khawatir. Yang buat kuih baulu, yang buat air balang, yang jual air balang, yang jual apam balik, ya, yang jual kuih bakar, akok dan sebagainya. Inilah yang banyak guna gula. Jadi apabila kalau domestik ni kita boleh kawal lagi kerana mereka tak guna banyak gula, mereka hanya guna dalam 2 kilo lebih saja sebulan per household dengan izin Tan Sri. Tapi kalau sekiranya harga gula itu tidak terkawal, maka dia akan ada kesan kepada inflasi, dia akan ada kesan kepada rantaian yang lain-lain ni seperti harga makanan, air dan sebagainya. Sebab itu runding libat urus tu harus berterusan sehingga kita dapat penyelesaian yang tuntas. Ya, tuntas. Jadi sebab itu pada awalnya Tan Sri Ketua izinkan saya, gula premium ini adalah untuk membantu industri pengilang itu untuk cross subsidi kerugian mereka. Tapi kita dapati bahawa gula premium ini juga sukar untuk menyelesaikan masalah cross subsidi itu. Jadi sebab itu kita balik semula kepada rundingan dan untuk mencari penyelesaian kepada PMKS ini. Sebab kalau kita tak dapat penyelesaian, kita mungkin akan berhadapan dengan keadaan makanan, minuman, ya, yang gerai, semua akan naik harga dan ini akan ada kesan kepada inflasi, Tan Sri Yang Tua. Sebab itu insentif itu langkah sementara, insentif itu untuk apa orang kata untuk memastikan kesinambungan pengeluaran gula sementara kita cari jalan penyelesaian yang lebih kemas, lebih tuntas, ya, dan lebih sustainable. Tan Sri Yang Tua, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya jemput Datuk Sri Doris Sofia, anak Brudi Sri Aman. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 11. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Atas dasar kepentingan orang ramai, orang awam khususnya di Sri Aman, Sarawak, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 64 juta lebih di bawah bajet pembangunan bagi pelaksanaan projek pembangunan kompleks Mahkamah Baru di Sri Aman dalam Rolling Plan keempat tahun 2024, Rancangan Malaysia ke-12. Kompleks bangunan Mahkamah Baru Sri Aman ini akan dibina di Jalan Bayu, Semanggang Town District. Pada masa ini, projek ini sedang dalam peringkat pra-pembinaan, melibatkan kerja-kerja awalan di tapak projek dan pelaksanaan pengurusan nilai projek. Kerja-kerja pembinaan di tapak dijangka akan dilaksanakan selepas kerja-kerja di bawah aktiviti pra-pembinaan projek selesai. Mahkamah Sri Aman sedia ada pada masa ini beroperasi dengan menumpang di Wisma Persekutuan Sri Aman. Perkongsian ruang dengan agensi kerajaan yang lain adalah tidak kondusif bagi fungsi serta operasi mahkamah yang unik dan berbeza berbanding agensi lain, khususnya daripada aspek kawalan keselamatan dan kerahsiaan. Bangunan mahkamah mempunyai keperluan reka bentuk yang khusus dengan penekanan ke atas pengasingan laluan mengikut kategori pengguna mahkamah. Konsep ini merupakan elemen penting dalam pengoperasian mahkamah bagi memastikan keselamatan terjamin dan integriti perbicaraan terpelihara. Sehubungan itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan perhatian
ke atas keperluan menyediakan infrastruktur yang lengkap dan menepati keperluan pengoperasian semasa bangunan mahkamah selaras dengan peranan Badan Kehakiman dalam memastikan prinsip access to justice kepada semua lapisan masyarakat. Pembinaan bangunan mahkamah baru ini dilaksanakan untuk menjamin menyampaikan perkhidmatan perundangan dan kehakiman yang cekap kepada orang awam tercapai melalui menyediakan pasaran yang terbaik. Kerajaan yakin kompleks bangunan mahkamah baru Seri Aman ini dapat memenuhi keperluan mahkamah serta dapat memberi keselesaan perskripsian yang kondusif kepada semua pengguna mahkamah apabila siap kelak. Terima kasih. Baik, saya jemput Seri Aman. Terima kasih Yang Bertuah. Terima kasih kepada pihak Menteri kerana telah Baik, sekarang ini sedang berlangsungnya bagi soalan nombor 11 di Dewan Rakyat dan seterusnya di Dewan Negara pula berlangsungnya soalan nombor 8 iaitu soalan yang dikemukakan oleh Senator Datuk Seri Prof. Emeritus Dr. Awang iaitu minta Menteri Perpaduan Negara menyatakan langkah yang telah pun diambil untuk program latihan dan kajian manuskrip Melayu lama bagi memastikan lebih 5,000 manuskrip yang telah diperoleh oleh Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia dianalisa secara intensif dan berjadual untuk diterbitkan. Baik, saya kira Dewan Negara telah pun bersedia, terus ke Dewan Negara, silakan. Negara yang dihartanegarakan oleh negara-negara penakluk dan manuskrip Melayu adalah bukti kepada ketamadunan Melayu yang boleh dibuktikan secara akademik. Apa usul-usul kerajaan untuk mengusahakan membawa pulang sebahagian lagi yang banyak itu untuk dapat dibawa balik ke negara ini? Terima kasih. Anggaran manuskrip Melayu yang tersebar di seluruh dunia adalah lebih kurang 20,000 naskah yang kita ada di dalam negara. Yang kita dapat kesan dalam negara Malaysia adalah hanya 5,525 yang saya 5,252. Dan ia tersebar di negara Belanda, British, Indonesia, Brunei, Singapura, Rusia dan Afrika Selatan. Masalah dia ini adalah mereka simpan ini sebagai khazanah mereka dan walaupun kita cuba usaha yang berterusan sedang dilaksanakan untuk membawa pulang hasil-hasil ataupun manuskrip Melayu yang disimpan oleh negara luar ini. Tetapi setakat ini yang kita dapat kesan dan kumpul di bawah Perpustakaan Nasional Malaysia adalah manuskrip Melayu yang dapat dikesan di Malaysia sahaja. Yang Berhormat Senator Tuan Amir bin Muhammad Ghazali. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman yang berhormat Senator, hasil daripada lawatan sulung saya ke wilayah Persekutuan Labuan pada 14 Januari yang lalu, 3 pasukan petugas khas ataupun task force yang diterajui oleh Jabatan Wilayah Persekutuan telah pun ditubuhkan bagi menggerakkan dan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu pasukan petugas khas pelancongan, pasukan petugas khas Jambatan Labuan Sabah dan juga pasukan petugas khas transshipment. Jadi pasukan petugas khas pelancongan wilayah persekutuan ini yang telah ditubuhkan ini bertindak sebagai pemudah cara bagi memastikan lanskap perancangan dan pelaksanaan serta tadbir urus yang lebih baik bagi kemajuan sektor pelancongan di wilayah persekutuan Labuan. Ini sebagaimana yang telah dirancangkan dan dalam draft rancangan struktur Labuan 2040 serta rangka tindakan pembangunan Labuan 2030. Jadi bagi menjayakan program pelancongan di wilayah Persekutuan Labuan, komitmen kolaboratif antara Jentera Pentadbiran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Labuan bersama-sama antaranya dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTAC serta Kementerian Pengangkutan MOT telah dilaksanakan dan dalam siri kunjung hormat
dan persetujuan prinsip antara kedua-dua belah pihak, MOTEC bersedia untuk bekerjasama dalam aspek pembangunan infrastruktur, produk dan perkhidmatan pelancongan, manakala MOT pula bersedia untuk meningkatkan kekerapan penerbangan terus ke wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian bagi pasukan petugas khas Jambatan Labuan Sabah pula, ianya berperanan untuk merancang, meneliti dan juga menilai cadangan pembinaan Jambatan Labuan, khususnya dari segi kebolehkelaksanaan, juga dari sudut aspek teknikalnya, dari sudut ekonomi dan juga perundangan serta model perniagaan yang mampu berdaya tahan. Di pasukan petugas khas Jambatan Labuan Sabah ini telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah, ya, ini juga jawapan saya tadi di Dewan Rakyat, oleh Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Pembangunan Jabatan Wilayah Persekutuan serta ahli-ahlinya adalah terdiri daripada kementerian dan juga agensi-agensi teknikal yang berkaitan. Jadi mesyuarat pasukan petugas khas ini telah pun bermesyuarat pada 14 Mac yang lalu. Sebagai tindakan susulan, Yang Berhormat Kementerian Kerja Raya telah pun bersetuju, ini sangat menarik, untuk membuat permohonan peruntukan bagi cadangan pembinaan jambatan ini kepada Kementerian Keuangan bagi pelaksanaan feasibility study, dan kajian ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya dan penyediaan kajian ini akan mengambil tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan lagi. Seterusnya bagi pasukan petugas khas transshipment wilayah Persekutuan Labuan pula, ianya menjadi platform untuk kita memudah carakan dan memantau perancangan serta pelaksanaan kegiatan transshipment yang menggunakan hub station di wilayah Persekutuan Labuan. Fokus utama pasukan ini melibatkan beberapa agensi kerajaan pusat dan MOT juga adalah untuk menaikkan taraf infrastruktur pelabuhan di wilayah Persekutuan serta menyelaras semula dasar yang berkaitan dengan percukaian, juga pelabuhan dan perundangan antara negeri Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri dengan jawapan yang komprehensif. Tahniah sekali lagi. Soalan tambahan saya mendapat maklumat tentang terdapat 109 program yang akan dirancang sepanjang tahun ini 2024 oleh kerajaan di Labuan. Dan juga terdapat program acara antarabangsa yang akan dianjurkan di pulau ini. Soalannya, bagaimanakah Yang Berhormat Menteri hendak memastikan yang Labuan dapat menerima jumlah pengunjung yang ramai dan besar, sedangkan kita sedia maklum yang Pulau Labuan sekarang ini berdepan dengan masalah, iaitu krisis air dan bekalan elektrik. Terima kasih Yang Berhormat. Saya memang bersetujulah dengan pandangan Yang Berhormat tadi bahawa infrastruktur yang penting itu mesti kita laksanakan terlebih dahulu, iaitulah yang berkaitan dengan bekalan air dan juga api, elektrik di sanalah di Labuan. Maka sebenarnya isu di Labuan itu yang berkaitan dengan pembekalan air ini tadi ialah iaitu isu pembekalan itu di antara sebabnya ialah kadar dia juga berlaku kadar non-revenue air di Labuan itu agak tinggi juga sehingga 30%, dan ini sebenarnya berpunca daripada pipe air yang begitu lama usianya, lebih 30 tahun dan sangat usang. Ya, jadi dan sebahagian daripadanya pula pecah dan kemudian bocor juga. Jadi bagi menangani isu ini, Yang Berhormat, pada tahun 2024 kita telah ada 12 projek bekalan air yang ini sedang dan akan dilaksanakan, dan peruntukan adalah sejumlah 55 juta. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyediakan peruntukan tambahan sebanyak 300 juta Yang Berhormat. Yang ini dalam bajet 2024 telah disebutkan untuk menyelesaikan isu jangka pendek dan juga isu jangka panjang yang berkaitan dengan bekalan air di Labuan, dan kerajaan sedang giat untuk menangani di antaranya 4 isu utama, iaitu tentang dari sudut pengurangan gangguan bekalan air, kemudian baik pulih aset usang, sistem penyimpanan dan juga sumber bekalan air mentah. Kemudian bagi elektrik pula, Yang Berhormat, pada masa ini pengambilan kawal selia ke atas bekalan elektrik yang sedang dilaksanakan dalam tempoh 7 tahun oleh Kerajaan Sabah, yang mana operasi elektrik di Labuan ini masih lagi kekal, disediakan oleh SESB, iaitu Sabah Electricity Sdn Bhd. Walau bagaimanapun, bagi mengukuhkan sistem bekalan elektrik di Labuan ini, kerajaan sebenarnya telah memberi
perancangan ataupun telah mengadakan komitmen untuk sepenuhnya terhadap cadangan bagi pembinaan stesen janakuasa baru Tuan-Tuan oleh Petronas Gas Berhad. Dan kita jangka stesen janakuasa ini mampu untuk menyediakan sehingga 135 megawatt bekalan elektrisiti di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi insya-Allah komitmen yang diutarakan oleh Kementerian Pengangkutan juga untuk memohon lebih banyak syarikat penerbangan menambahkan kekerapan penerbangan keluar dan masuk di wilayah Persekutuan ini juga dijangka sedang berlangsung, dan ini untuk memudah carakan pergerakan ataupun konektiviti antara Labuan dan negeri sekitarnya dan juga dengan Semenanjung Malaysia. Terima kasih. Datuk Soalan tambahan. Ya, sila. Bagaimanakah YB Menteri hendak respon kepada komen di media sosial yang menyatakan harga shilling ringgit Malaysia 137 bagi tambang penerbangan Labuan ke KK tidak mempunyai apa-apa makna kerana ia adalah sama dengan harga tambang semasa sekarang? Terima kasih Yang Berhormat Senator. Yang ini memang betul akhir-akhir ini menjadi bualan yang viral di media sosial. Jadi sebenarnya Yang Berhormat, kalau saya boleh bacakan sedikit daripada jawapan kepada persoalan Yang Berhormat itu. Jadi sebenarnya kerajaan melalui subsidi yang diberikan kepada Maswing di bawah laluan perkhidmatan udara luar bandar ataupun Rural Air Services RAS telah menetapkan shilling kadar tambang berjumlah RM137. Yang ini tidak termasuk bayaran cukai dan lain-lain charge. Bagi laluan Kota Kinabalu, Labuan. Jadi secara amnya subsidi yang disediakan adalah bagi menampung kerugian Maswing yang melaksanakan perkhidmatan udara luar bandar tersebut sebagai memenuhi obligasi perkhidmatan awam dan bukanlah secara terus kepada harga tambang. Jadi penetapan harga shilling ini memberi manfaat pada musim perayaan ataupun musim cuti umum yang pada kebiasaannya harga tiket akan memang tinggilah ataupun mencanak naik. Jadi walau bagaimanapun dengan penetapan shilling ini, harga dapat dikawal supaya tidak lebih daripada RM137 sahaja. Dan ini again tidak termasuk bayaran cukai dan lain-lain charge bagi laluan Kota Kinabalu, Labuan. Jadi selain daripada itu, juga saya ingin kongsikan kepada semua bahawa Jemaah Menteri pada 13 Disember 2023 telah pun bersetuju dengan cadangan Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakan harga maksimum bagi tiket penerbangan sehala ekonomi dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan tidak ketinggalanlah. Itu sekitar RM599 ketika musim perayaan. Jadi melalui inisiatif ini, harga maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi sehala ditetapkan pada harga RM599, tidak termasuk cukai dan fee juga. Jadi tempoh pelaksanaan inisiatif ini adalah pada 3 hari perjalanan sebelum tarikh sambutan perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Gawai dan juga Hari Krismas tahun 2024. Jadi selain daripada itu, terdapat juga syarikat penerbangan yang dipertua yang mengambil inisiatif khas menawarkan tiket penerbangan pada harga yang rendah. Jadi sebagai contohnya Air Asia telah menyediakan tambahan 22,000 tempat duduk pada tambang rendah tetap untuk beberapa hari semasa musim perayaan. Jadi ini adalah di antara inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu mereka-mereka yang untuk kembali pulang ke Labuan. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih. Betul soalan saya, soalan nombor 10. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan yang dipanggilkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris pada 1 hari bulan April 2024 dan Yang Berhormat Senator Datuk Lim Peng Heng pada 3 hari bulan April 2024. Fenomena El Nino yang melanda negara sekarang mengakibatkan keadaan cuaca panas dan kering.
Keadaan ini akan menyebabkan kejadian pembakaran, termasuk pembakaran terbuka yang mudah terjadi dan sukar dikawal apabila melibatkan tanah kampus sekaligus mendatangkan kesan kepada alam sekitar dan masalah jerebu. Ia turut mencecahkan sumber air bagi tujuan minuman dan pertanian. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melalui agensi seperti Jabatan Alam Sekitar JAS telah menggerakkan usaha-usaha pencegahan kebakaran seperti berikut. Pertama, mengaktifkan Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan PT-PTK sejak Februari 2024 kepada semua kementerian, jabatan dan agensi berkaitan serta kerajaan negeri. Kedua, mengaktifkan prosedur tetap operasi SOP pencegahan pembakaran terbuka dan SOP pencegahan kebakaran tanah kampus sejak Februari 2024 kepada JAS negeri dan agensi pelaksanaan. Ketiga, mempertingkatkan rotaan daratan pemantauan menggunakan drone di kawasan yang telah dikenal pasti mudah terbakar. Dan keempat, pembinaan infrastruktur utama bagi menangani kebakaran tanah kampus sehingga kini sebanyak 305 buah check dam, 101 buah tube well, 15 buah kolam takungan, 6 buah menara tinjau, 3.3 km saluran paip air dan 82 pier meter telah dibina. Manakala Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, terus melakukan pemantauan secara berterusan seperti berikut. Pertama, pemantauan suhu maksimum harian pada setiap hari. Kedua, pelaburan bilangan hari tanpa hujan setiap hari. Ketiga, penyediaan maklumat yang ramalan kawasan yang berisiko untuk pembakaran melalui intake fire danger rating system yang dikemaskini setiap hari. Keempat, pemantauan status El Nino dan ia dikemaskini pada setiap bulan. Dan kelima, pengeluaran intake pemantauan kemarau yang dikemaskini pada setiap bulan bagi memantau situasi kemarau berdasarkan peraturan tetap pengendalian bencanaan kemarau kebangsaan. MET Malaysia juga turut melakukan operasi pembinaan awan OPA dengan kerjasama NAKMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia bagi meningkatkan paras air bagi kegunaan domestik pencanaan kuasa elektrik dan pertanian. Sehingga ini, OPA telah dilaksanakan di empangan Teluk Pahan dan air hitam Pulau Binan dan empangan Bukit Merah, Perak pada 27 hari bulan dan 28 hari bulan Februari 2024. Manakala untuk Timur Laut dan Barat Sabah, OPA dirancang untuk diadakan pada 28 hari bulan hingga 30 hari bulan Mac 2024 ini. Malaysia kini berada pada fasa akhir monsun Timur Laut yang dijangka berterusan sehingga penghujung Mac 2024. Fasa peralihan monsun dijangka berlaku dalam bulan April sehingga Mei 2024. Dan pada kebiasaannya akan diikuti dengan monsun barat daya dari Jun sehingga September 2024. Semasa tempoh peralihan monsun, hujan dan reput petir yang dijangka lebih kerap akan berlaku pada waktu petang sehingga waktu malam. Di kebanyakan tempat di barat Semenanjung, barat Sabah dan serta tengah dan barat Sarawak, fenomena El Nino dijangka berkurangkan dan menjadi neutral pada pertengahan tahun 2024. Saya ingin menyuruh semua rakyat Malaysia untuk melawat laman sesawan dan media sosial rasmi MET Malaysia untuk mendapatkan maklumat terkini cuaca. Sekian, terima kasih. Tambahan, terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Timbalan Menteri.
jawapan yang agak lengkap yang berkaitan dengan El Nino dan punca-punca yang biasa berlaku di negara kita, termasuklah pembakaran tanah gambut dan sebagainya. Yang saya risaukan Menteri ialah kesannya kepada masyarakat, kerana kesedaran terhadap kesan ini agak lemah. Jadi apa program khusus untuk menyedarkan masyarakat supaya mereka dapat menghindarkan daripada terlibat sama menyebabkan El Nino ataupun pemanasan global ini melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan yang boleh mereka turut serta? Apa program yang boleh dicadangkan? Terima kasih. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Kementerian melalui berbagai media dalam melaksanakan program kesetaraan awam perubahan iklim, Communication, Educational, Public Awareness, SIPAH, untuk membentuk kesetaraan dan kefahaman kepada masyarakat mengenai isu perubahan iklim di peringkat antarabangsa dan nasional berdasarkan prinsip whole of nation approach. Antara inisiatif hebahan dan pelaksanaan adalah seperti berikut. Pertama, pelibatan dan hebahan melalui media, masa serta pengajaran, seminar dalam talian, webinar dan memberi pendekanan kepada dasar dan inisiatif kerajaan berkaitan perubahan iklim. Kedua, memperkasa peranan NGO, pertubuhan masyarakat, pertubuhan belia dan individu menerusi penubuhan panel konsultasi perubahan iklim. Panel ini menjadi medium pengantara bagi menyampaikan maklumat berkaitan perubahan iklim kepada komuniti dan masyarakat. Sesi bersama golongan belia untuk memupuh kesetaraan dan menyuntik naratif baharu bagi memperkasa pelibatan belia ke arah penyelesaian isu perubahan iklim di Malaysia. Menyokong pelaksanaan projek pemeliharaan dalam sekitar dan perubahan iklim di peringkat komuniti menerusi Global Environment Facility Small Grants Program sejak tahun 2001. Untuk soalan kedua, Kementerian dalam proses memutamakan pembangunan dokumen long-term low emission development strategy and nationally determined contribution roadmap and action plan. Dokumen ini akan menjadi asas untuk menetapkan strategi jangka masa panjang untuk mencapai aspirasi pelepasan gas rumah kaca sifat besar negara. Untuk pengetahuan, Yang Berhormat Senator juga inisiatif ESG yang menekankan aspek kelestarian dalam sektor perdagangan adalah diseralaskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Peranan NRES lebih bertumbuh kepada pelaburan pelepasan gas rumah kaca di peringkat kebangsaan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah, apakah usaha yang dapat dilaksanakan oleh Kementerian bagi meningkatkan kemampuan pemantauan cuaca supaya ramalan dan amaran yang lebih jitu dapat diberikan seawal mungkin bagi mengurangkan kerugian yang akan berlaku. Terima kasih. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Make Malaysia kini sedang menaik taraf 100 puas stesen pencerapan cuaca, pembukaan automatik melalui projek pembangunan RP3 RMK ke-12 untuk memantau keadaan cuaca dan lebih terperinci pada masa nyata. Tata cuaca yang berkualiti merupakan elemen penting bagi penyediaan ramalan dan amaran cuaca buruk di seluruh Malaysia.
Di samping itu, di bawah projek RMK ke-11 dan RMK ke-12, Malaysia telah sedang memasang 8 buah stesen radar baharu sebagai tambahan kepada 11 buah stesen radar sedia ada bagi membolehkan pemantauan hujan lebat dapat dilakukan dengan lebih teliti dan menyeluruh. Malaysia juga kini sedang dalam proses meningkatkan keupayaan motor cuaca dengan mengadaptasi teknologi sistem komputer berprestasi tinggi, high performance computing, bagi pemekasan ramalan dan amaran banjir. Sekian, terima kasih. Ahli yang berhormat, selesailah sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada pagi ini. Aturan urusan mesyuarat dan usul menjunjung kasih ke atas titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, giliran kementerian-kementerian menjawab. Dijemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk mula menjawab. Masa yang diberikan untuk setiap menteri pada hari ini adalah selama 30 minit sahaja. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Badani. Datuk Yang Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli Dewan Negara sekalian, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah menyampaikan titah ucapan baginda pada 26 Februari 2024 dan patik dengan penuh takzimnya merapat sembah mengucapkan berbanyak-banyak syukur serta menjunjung kasih di atas titah yang berkenaan. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Yang di-Pertua Dewan Negara Yang Berhormat Senator Datuk Butang Tagal atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-20, yang juga merupakan Yang di-Pertua Dewan Negara pertama dari kumpulan orang Dayak, khususnya etnik Lun Bawang. Secara peribadi saya sendiri telah pergi ke kampung Datuk Yang di-Pertua. Bapanya Pak Tagal adalah pengusaha kepada resort dan di resortnya ada satu-satunya apple dalam negara kita. Itu ucapkan tahniah kepada Yang di-Pertua. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, mantan Yang di-Pertua Dewan Negara ini yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8. Datuk Yang di-Pertua, seramai 7 ahli-ahli yang berhormat telah berbahas mengajukan pertanyaan, isu, cadangan maupun pandangan daripada pandangan kepada KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, serta agensi-agensi di bawah kementerian ini atau yang di bawah tanggungjawab saya, NADMA antaranya. Semasa perbahasan itu, perkara yang telah disentuh akan saya gulung dan saya akan sedaya mungkin menjawabnya. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli yang berhormat dengan izin Datuk Yang Pertua. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tuan Abun Sui Anyit, Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Hasbi bin Muda, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail, Yang Berhormat Senator Tuan Manolan bin Muhammad, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Sitin, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Musafar bin Musa dan Yang Berhormat Senator Datuk Aziz bin Arifin. Terima kasih banyak. Sebagai permulaan, saya ingin mengimbau mengenai isu
iaitu isu kemas, khususnya yang terfokus mengenai tabika dan taska kemas. Terutamanya yang melibatkan tentang program Pratafis Tabika Kemas dan juga pengisian modul Pratafis yang telah dikemaskinikan dengan sukatan pelajaran yang diluluskan oleh JAKIM dan juga oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pihak kementerian melalui Kemas akan terus memperbanyakkan program Pratafis Tabika Kemas melalui pelbagai saluran untuk bukan hanya memberikan publicity yang luas, tetapi yang penting adalah dari segi menterjemahkan pelaksanaan kepada program Pratafis ini. Dan kita sangat committed untuk melakukan pendidikan melentur buluh dari rebung ini supaya anak-anak orang Islam diberikan pendedahan awal untuk mereka melakukan penghafazan, kerana ketika ini kita dapati soal ibadah, soal penghafazan ayat-ayat penting dalam Al-Quran mudah dihafal jika anak-anak itu masih boleh dilentur. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan tahun lalu, program rintis dengan penglibatan pada permulaannya seramai 100 orang pendidik masyarakat Tabika Kemas. Kemudiannya program ini telah diperluaskan ke seluruh negara dan para pendidik masyarakat yang beragama Islam secara berperingkat-peringkat mulai tahun ini hingga tahun 2026 akan menterlibatkan diri mereka melalui sistem pengajaran atau pedagogi bersama-sama dengan opsi Universiti Pendidikan Sultan Idris, bersama-sama dengan Yayasan Pahang yang menyediakan modul dan penyelarasan mengenai kaedah pengajaran Al-Quran ini dengan Yayasan PINTA, PINTA. Dan antara perkara yang dilakukan termasuklah melakukan pembengkelan saringan kemahiran asas Al-Quran pendidik, kursus hafazan program Tabika Pratafis dan juga kursus lanjutan kemahiran asas Al-Quran. Jadi perkara-perkara yang seperti ini tentunya kita lakukan dengan hati-hati kerana kita mahu lihat dari segi jangka panjang keberkesanan tentang kaedah pengajaran dan daya ingatan untuk anak-anak yang terlibat. Yang Berhormat Senator Dato' Haji Aziz Arifin meminta kerajaan menilai semula allowance kaki tangan pembantu pemaju masyarakat sukarela Kemas. Sukacita saya maklumkan dulunya mereka ini merupakan sukarelawan atau bekerja secara sukarela. Pada peringkat awalnya mereka diberikan allowance RM400. Kemudiannya dinaikkan kepada RM500. Kini allowance mereka RM800 sebulan. Ini bukan bekerja sepenuh masa dan mereka bukan berjawatan kontrak ataupun tetap, tetapi pengambilan mereka adalah untuk membantu pemimpin-pemimpin yang pemimpin maksud saya ialah pemaju masyarakat di Kelas Kemas. Saya ucapkan selamat datang kepada Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara yang sentiasa senyum. Untuk pemaju masyarakat ini, sebagaimana saya sebutkan, kerajaan sangat prihatin terhadap kadar allowance mereka. Walaupun mungkin ada di kalangan ahli yang berhormat akan mengatakan mereka ini berada di bawah garis kemiskinan, tapi sebenarnya mereka ada pekerjaan lain ataupun ada pendapatan lain. Tapi insya-Allah dari masa ke masa kerajaan Madani pasti akan prihatin terhadap allowance yang akan dinikmati oleh mereka. Perkara yang tiga yang saya sentuh ialah mengenai
MRSM Ulul Albab. Ini dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat Senator Dato' Haji Aziz. Dan meminta supaya mempertimbangkan cadangan pembinaan MRSM Ulul Albab di Alu Gajah. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini, setakat ini terdapat 57 MRSM di seluruh negara. 7 daripadanya adalah MRSM Ulul Albab. Namun, kita telah mengusahakan agar semua ke-57 MRSM ini melakukan pendekatan agar pelajar-pelajar di semua MRSM ini supaya dapat menghafal sekurang-kurangnya 5 juzuk Al-Quran dalam tempoh keberadaan mereka di MRSM ini. Dan kita tahu bahawa program ini sangat berjaya kerana kita melakukan perimbangan tentang soal akademik, subjek profesional, IGCSE dan beberapa modul yang lain. Tetapi semua pelajar-pelajar ini dikendaki untuk melakukan penghafalan 5 juzuk sekurang-kurangnya. Ini adalah satu kaedah dan pendekatan baru yang kita lakukan. Kita mahu memperimbangkan soal duniawi dan ukhrawi pada pelajar-pelajar MRSM ini, ya, sebagaimana Al-Quran yang dihafal oleh timbalan yang betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ila akhir ayat, yang menyebutkan mahfumnya lebih kurang bahawa harus ada perimbangan di antara soal duniawi dan ukhrawi. Artinya soal pembelajaran dalam sistem pendidikan moden dan juga untuk pelaburan masa harapan apabila kita tidak ada lagi di dunia. Jadi dalam keadaan ini, insya-Allah kita lakukan yang terbaik untuk pelajar-pelajar ini. Saya ingin menyentuh mengenai masyarakat orang asli yang juga ditanya di Dewan Yang Mulia ini, terutamanya oleh Yang Berhormat Senator Tuan Manolan bin Muhammad dan juga Yang Berhormat Senator Dato' Aziz bin Sitin, yang membangkitkan pelbagai isu berkenaan kesejahteraan masyarakat orang asli. Terutamanya soal bekalan air. Saya ingin menyebutkan bahawa usaha-usaha untuk memberikan bekalan air kepada seluruh perkampungan orang asli telah dan sedang dilakukan serta akan ditambah, dan kita menggunakan beberapa pendekatan baru bagi menambah kemudahan ini, bukan hanya dengan izin tube well, tetapi juga menggunakan kaedah saintifik baru, mengambil air daripada sumber ataupun punca air dan ditapis serta dibekalkan di kampung orang asli. Dan kaedah yang terbaru yang kami gunakan ialah dengan kerjasama SIRIM. Dan saya sendiri telah menggunakan sistem itu ketika banjir di Johor, di mana air banjir itu boleh ditapis dan terus boleh diminum. Untuk membuktikan pada masyarakat ketika itu, saya sendiri minum air banjir yang telah ditapis. Jadi untuk kawasan orang asli, perkara itu juga telah dilakukan dan insya-Allah akan ditambah baik. Untuk bantuan rumah orang asli, saya ingin menyatakan bahawa kaedah garis panduan dan tata cara PPRT. Muhammad Menteri, boleh mencelah? Sila. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya ada bangkitkan berkenaan dengan isu air ini. Dia masalah dia bukan tak ada air Yang Berhormat TPM, tetapi pipe air yang ada tu dia pecah, selalu pecah. Jadi tak dibaiki dah bertahun-tahun dan menyebabkan mereka tak ada air. Bukannya masalah tak ada air, tapi pipe air banyak yang pecah dan tidak diganti baru. Seperti yang saya sebut di Kampung Paya Mengkuang, Temerloh, dan juga di Kampung Pos Iskandar Bera. Jadi sekarang ni memang mereka kesulitanlah, tidak ada air.
Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Ketua Pengarah Jakwa ada di sini dalam Dewan ni. Beliau mendengar. Beliau adalah orang asli. InsyaAllah saya akan pastikan minggu ni beliau akan turun ke Paya Bengkuang tu dan selesaikan masalah. InsyaAllah. Ya. Itu cara kami bekerja di KKW dan juga Jakwa. Ya. Bantuan rumah saya telah sebut bahawa garis panduannya ialah garis panduan PPRT. Sama ada membaiki rumah ataupun membina baru, dan ini kita lakukan secara berterusan. Untuk orang asli kita juga memberikan bantuan pakaian dan peralatan persekolahan, terutama pakaian seragam, dan seramai 8,910 murid-murid orang asli telah menerima manfaat bantuan ini. Dan kita juga turut membantu sebagaimana Yang Berhormat ketahui. Salah, Hormat. Okey, pakaian seragam ni saya telah highlight setiap kali saya bahas. Dah 2 tahun saya usulkan bersama. Terima kasih hari ini Menteri telah hadir menjawab soalan saya lah. Sebenarnya isu pakaian ni bukan sekadar tahun 1 dan tahun 1. Saya cadangkan pelajar-pelajar orang asli keseluruhannya, saya ingat tak sampai dalam 40,000 pelajar orang asli dibekalkan pakaian sekolah. Sebab ini kritikal. Untuk Berhormat TPM, saya telah dihubungi oleh sekolah untuk bantu membekalkan pakaian sekolah. Tak kemalu kerajaan kita, seolah-olah kita tak cari orang asli. So di dewan ini saya mohon supaya Menteri tolong bekalkan pakaian sekolah untuk kesemua pelajar orang asli. Terima kasih. InsyaAllah atas keperhatian Yang Berhormat. Ya. Lepas ni kita keluar, saya bawa Yang Berhormat jumpa dengan Ketua Pengarah. Ya. Ketua bantu tu. Ya. Bukan itu saja Yang Berhormat, ya, umpamanya. Ya. Kita juga membantu pengangkutan murid sekolah. Ya, murid sekolah orang asli ke sekolah-sekolah. Ini peruntukan untuk pengangkutan je, bukan sahaja darat tetapi juga air. 46 juta kita sediakan untuk orang asli. Ya. Yang keduanya, wang saku. RM4 satu hari yang pergi sekolah. Peruntukan seluruhnya 10 juta, ya Muhammad. Makanan murid di pendalaman kita sediakan 4.5 juta. Pembayaran untuk masuk ke universiti kita sediakan selain daripada apa yang dibantu oleh kerajaan, yang 7.5 juta untuk mereka. Dan juran pelbagai 1.7 juta. Yang Muhammad, saya pastikan insya-Allah di zaman saya menjadi menteri KKDW ni, saya akan menaikkan taraf kehidupan orang asli dan memberikan kemudahan orang asli di seluruh negara. InsyaAllah. Ini azam saya. Saya beruntung kerana Ketua Pengarahnya adalah orang asli sendiri. Seorang wanita bersih. Dan beliau dibantu oleh timbalan yang bertua Dewan Rakyat. Juga orang asli. Kebetulan abang pada beliau. Pro bono. Free of charge. Ya. Kami lakukan perkara ini di luar skop bidang tugas yang biasa. Untuk membantu orang asli. Yakinlah. InsyaAllah. Saya bukan setakat berada di bilik hawa dingin dan kursi empuk saja untuk membincangkan dan melaksanakan dasar dan pelaksanaan program orang asli. Saya turun ke bawah. InsyaAllah. Tapi ada tahap-tahapnya yang kita lakukan sebab kita ada kekangan. Tetapi yakinlah Yang Muhammad, saya akan lakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat orang asli di negara kita. InsyaAllah. Saya juga ingin menyentuh mengenai pusat Tibet orang asli. Ini kita telah mulakan pusat latihan Jakwa Paya Bungo di Gambang Pahang. Ya.
Baik, ketika ini sedang berlangsungnya pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Negara. Anda boleh menonton kami di saluran berita RTM, di RTM Klik atau streaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Selangau meminta Menteri Komunikasi menyatakan apakah pelan tindakan alternatif meningkatkan akses jalur komunikasi dan menyatakan apakah pelan tindakan alternatif berkenaan dengan perkara tersebut sehingga ke kawasan luar bandar dengan terhadnya pelaksanaan strategi dan pelan sekarang. Jawapan bagi persoalan tersebut, usaha menaik taraf pelan jalur lebar di seluruh negara termasuklah kawasan luar bandar dan juga pendalaman sedang giat diperluaskan secara berperingkat melalui pelan jalanan digital negara jendela setakat 31 Januari 2024 sebanyak 2,395 buah menara baharu, manakala sebanyak 39,983 buah stesen pemancar telah pun siap dinaik taraf. Soalan seterusnya dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Labuan meminta Perdana Menteri menyatakan berkenaan bantuan tangki yang telah pun diluluskan sebanyak 1,000 unit melalui Perbadanan Labuan. Adakah pemberian ataupun agihan tangki ini hanya untuk membantu orang-orang tertentu sahaja atau merentasi dan juga melangkaui penduduk yang berlainan fahaman politik? Jawapan bagi persoalan tersebut, 1,000 unit tangki air telah pun diagihkan kepada penduduk kampung yang terjejas teruk dengan masalah bekalan air. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 750 unit tangki air telah pun diedarkan kepada 17 buah kampung, manakala bakinya 250 dijangka selesai diagihkan dalam bulan April 2024. Baik, seterusnya ianya adalah bertujuan untuk membantu penduduk kampung yang terjejas tanpa mengira latar belakang dan juga fahaman politik tertentu. Baik, seterusnya menurut aturan urusan mesyuarat bagi Dewan Negara pula, soalan dikemukakan oleh Datin Ros Suryati minta Menteri Perdagangan dan Komoditi menyatakan apakah antara usaha strategi Lembaga Koko Malaysia bagi menyasarkan ekspor koko negara mencapai lebih 8 bilion dan serangkaian nilai ekspor koko mengikut negara dunia pada tahun 2018 sehingga 2023. Jawapan bagi persoalan tersebut, nilai ekspor koko telah pun berjaya mencecah 8.21 bilion, tahun ini disasarkan sebanyak 9 bilion dan berbanding pada tahun 2018 adalah sebanyak 5.55 bilion sahaja. Baik, anda boleh terus menyaksikan kami di saluran berita RTM, di RTM Klik ataupun streaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Dan saya kira sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.